Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang sekali lagi kita diberi oleh Allah untuk kita sama-sama belajar memahami tentang mengenai suasana yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak daripada awal-awal tahun yang lepas lagi kita berbicara saban malam dan setiap ketika kita berbicara tentang mengenai suasana kita dekat dengan kematian kita yang disebut dengan sakarat. Kemudian kita berbicara tentang mengenai bagaimana keadaan pada diri kita waktu mana kita berada dalam kubur nanti. Kemudian kita berbicara tentang mengenai bagaimana suasana kebangkitan di akhirat. Kemudian kita bercakap lagi tentang mengenai suasana yang disebut dengan pada mahsyar Allah. Kemudian kita berbicara tentang mengenai keadaan-keadaan yang kita berada dalam di pada mahsyar Allah. Kemudian suasana manusia berada di titian sirat dan banyak yang kita bincang sehinggalah kita masuk dalam perbincangan kita tentang mengenai siapa yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dan bagaimana suasana syurga Allah. Yang ni tajuk yang di antara tajuk-tajuk yang besar yang masih lagi kita berbincang dan kita masih lagi sebut, supaya bila kita sebut tentang syurga Allah ini, kita harap supaya Allah kurniakan pada kita peluang-peluang yang banyak dan ruang-ruang yang banyak untuk kita beribadah pada Allah, sehingga kan kita berebut untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kita. Hari ini insya-Allah kita sambung sikit lagi perbincangan kita ini tentang mengenai bagaimana kesibukan ahli syurga setelah mana kita dah sebut tentang mengenai penghuni syurga ini di usia yang bila orang masuk dalam syurga Allah semua kebanyakan usia 33 tahun. Bukan kebanyakanlah. Maksudnya siapa yang dimasukkan ke dalam syurga Allah usia dia di saat itu pada usia 33 tahun semua. Kemudian dada dia berbidang seluas 60 hasta, setinggi 60 hasta, bagaikan tingginya Nabi Adam AS untuk orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dianya bila masuk dalam syurga ni tak ada lagi janggut, tak ada lagi yang disebut dengan misai dan bulu mata. Dan kecuali yang ada alis dan bulu mata. Itu orang yang masuk dalam syurga. Waktu mana berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semua di kalangan kita ni tak ada dah. Di misai-misai tak ada, janggut tak ada. Kemudian bulu-bulu tu badan ni tak ada kecuali alis mata dan juga yang disebut dengan bulu mata. Mereka ni macam nampak bercelak pada ahli syurga. Bila masuk dalam syurga, semuanya dalam keadaan yang wajah yang indah di waktu mana memasuki dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk syurga ni Allah jadikan mereka ni tidak buang air besar, tidak ada yang kencing, tidak ada yang meludah dan tidak ada yang berhingus. Bila masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan demikian Allah ciptakan dalam gambaran bagaimana nikmatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan tinggi kita setinggi 60 hasta. Mudah-mudahan demikianlah insya-Allah di kalangan kitanya. Dan setiap orang masuk syurga, dia semua berbentuk Nabi Adam AS. Postur tubuh badan dia itu sendiri tinggi 60 hasta dan setelahnya makhluk terus berkurang tingginya. Start daripada 60 hasta, kemudian yang semakin rendah. Berdasar pada rendahnya yang disebut dengan orang amalan masing-masing yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni
satu nikmat yang Allah tak jadikan dalam syurga. Apa dia? Nikmat tidur. Nikmat tidur Allah tak bagi dalam syurga. Orang dalam syurga tak ada dah tidur. Maknanya siapa-siapa yang dia nak supaya dia tak tidur lama, dia tak tidur lagi dah di akhirat nanti, dia diajar supaya apa dia? Diajar supaya jaga diri kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidur tu an-naum aqul maut. Tidur ni adik-beradik pada kematian. Wala yamutu ahlul jannah. Dan orang yang masuk dalam syurga ni dia tak akan jadi, dia tidak akan tidur dan tidak dianggap mati orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pun tahu kan, bila kita tidur maknanya adik-beradik kepada kematian. Lalu Allah jadikan orang yang masuk dalam syurga, dia tidak sekali-kali untuk pada diri dia ni untuk dia tidur. Dia tak tidur dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlalu daripada 1 jam pun tanpa kenikmatan dan kesenangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan umur yang panjang yang tiada akhir, meskipun kita menyebut angka-angka yang mengumpulkan jutaan tahun sekalipun dalam syurga, maka di waktu itu kita akan berkekalan dalam syurga sampai bila-bila. Tidur jika terjadi di syurga diertikan sebagai pemutus nikmat. Sebab tu tak ada tidur dalam syurga nanti. Bila kita dalam syurga nanti, kalau kita tidur tak terasa nikmat lah. Kerana bila kita tidur, putus nikmat. Jadi Allah, bila dia nak bagi kepada nikmat dalam syurga ni, tak ada tidur. Yang tiada dalam syurga ni, tiada malam, tiada tidur. Kita akan bergerak daripada pagi, kemudian sampai petang, kembali balik. Pagi, kembali sampai petang, kembali balik. Demikian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan demikian. Ni dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Allah Subhanahu wa taala sebut, adapun orang yang dibahagiakan oleh Allah dalam syurga nanti, dia kekal dalam syurga ma damatis samawati wal ard, selama mana mereka kekal di dalam, selama mana adanya langit dan juga bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ata'an ghaira majzuz, satu anugerah yang tidak akan putus-putus yang Allah kurniakan kepada mereka tersebut. Hari ini kita sambung lagi tentang mengenai bagaimana kesibukan penghuni syurga. Apa yang menyebabkan, apa yang menjadikan kesibukan bagi penghuni syurga. Dalam syurga ni, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam surah Yasin. Misal contohnya, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Allah sebut demikian. Sesungguhnya inna ashabal jannatil yawm, sesungguhnya orang yang di kalangan ahli-ahli penduduk syurga pada hari ini berada dalam keadaan apa dia? Fi syughulin fakihun, sibuk dalam keadaan menikmati kesenangan. Kesibukan dia tu, kalau kita tanya, ahli syurga ni sibuk apa dalam syurga nanti? Sibuk menikmati fakihun, segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah kurniakan pada mereka. Sibuk. Kerana apa dia? Kerana di dunia sibuk taat pada perintah Allah. Bila dia mati, sibuk dalam keadaan menikmati. Tu cara demikian. Dalam hidup kita ni tengok kalau kita sibuk dengan dunia, maka kita masuk dalam kubur nanti sibuk dengan menjawab yang disebut dengan urusan kita di atas dunia. Tapi kalau kita dengan sibuknya kita di atas dunia ni kepada Allah, dalam mentaati perintah Allah, sekejap nak belajar dengan orang tu, sekejap kita nak buat amalan ini, sekejap sibuk dalam hidup kita di atas dunia ni dalam mentaati perintah Allah. Di akhirat nanti Allah jadikan kita sibuk juga, sibuk menikmati segala nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada diri kita. Itu cara dalam hidup kita kan. Orang kita tanya, Ustaz sibuk ke Ustaz? Kita jawab, ya sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk dalam mentaati perintah Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Biarlah kita sibuk pergi berusrah, sibuk dalam, sekarang ada Google Meet, kemudian sekarang ada Zoom,
Kemudian sekarang ada kuliah dalam Facebook. Sekarang ada yang disebut dengan kita terpaksa buat macam ni, menyibukkan diri kita. Sibuk untuk kita mentaati perintah Allah. Sibuk dalam mentaati perintah Allah ini akan menyebabkan kesibukan kita dalam syurga, menikmati segenap benda yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap saat dan setiap masa dalam syurga Allah itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Sehingga kan Allah tak jadikan tidur dalam syurga. Bayangkan, nak suruh apa dia? Nak suruh kita ni rasa nikmat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh kita ni beria dalam kita mendapatkan yang disebut dengan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Allah cerita dalam surah Yasin kan? Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin tu dipanggil. Pada diri kita ni. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah cerita orang yang berada dalam syurga ni sibuk sangat. Sibuk apa dia? Fakihun. Sibuk menikmati setiap nikmat-nikmat dalam syurga Allah. Hum wa azwajuhum. Mereka dan juga isteri-isteri mereka. Isteri ini boleh jadi isteri yang disebut dengan isteri di dunia, yang masing-masing ada isteri di atas dunia ini. Kemudian wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun. Ataupun isteri yang Allah sediakan bidadari-bidadari dalam syurga Allah, yang Allah sediakan untuk mereka ni fi zilalin alal araiki muttakiun. Mereka ni bersukaria di tempat teduhan-teduhan dalam syurga. Maknanya bukan panas tu yang menyebabkan panas sungguh dalam syurga, tidak. Tapi mereka duduk di tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang sejuk, di bawah rendangan pohon-pohon yang indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa? Dengan isteri mereka tu, dalam keadaan sambil duduk berbaring di atas muttakiun. Muttakiun ni maknanya duduk menung je, tengok je jauh, memandang suasana yang disebut dengan suasana syurga yang indah. Tak berhenti-berhenti. Masing-masing tengok sana, tengok sini, suasana. Hum wa azwajuhum. Mereka ni macam nak sebutnya raja-raja, pembesar-pembesar yang melihat bagaimana tempat yang indah, suasana yang indah dalam syurga yang tak berhenti-berhenti. Nikmatnya yang Allah jadikan demikian pada mereka ini. Ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Kemudian lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka beroleh dalam syurga tu pelbagai jenis buah-buahan. Lahum fiha fakihatun. Mereka ni nak makan apa? Mereka dalam syurga tu Allah cerita buah. Kalau kita tanya kenapa Ustaz Allah jadikan nikmat buah banyak dalam syurga ni, Allah cerita buah. Buah dia. Buah dalam syurga kan ada berapa jenis buah-buah dalam syurga Allah. Buah di dunia ini yang Allah jadikan sampai dalam syurga. Buah kurma, buah pisang, dan di antara buah-buah yang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan boleh rujuk balik. Banyak buah-buah. Buah inabun, buah anggur dalam syurga Allah. Buah delima dalam syurga Allah. Ni buah-buah yang ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka ni lahum fiha fakihatun. Orang dalam syurga ni boleh makan buah. Apa saja buah. Kenapa makan buah? Lambang kemewahan. Kalau tuan-tuan kita pergi ke istana dan sebagainya, dia kalau tak susunan buah-buah. Cantik je buah-buah. Susunan buah-buah ni lambang kemewahan. Kerana biasanya orang yang boleh makan buah ni orang yang mewah dia. Kerana manusia ni dia akan makan makanan yang ruji dahulu. Ruji dia beras, nasi, begitulah, roti dan sebagainya. Tapi kalau dah ada buah, itu tanda dia dimewahkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Lalu dalam keadaan orang yang dalam syurga ni Allah jadikan lahum fiha fakihatun. Bagi mereka ni, mereka boleh makan buah, segala apa yang buah-buah yang ada di atas dunia, yang dia nak makan tu, dia boleh makan semua buah-buah tersebut. Kemudian bukan sekadar itu, dalam keadaan walahum ma yad'un, mengikut apa sahaja yang mereka ingin. Walahum ma yad'un. Orang dalam syurga ni ikut dia nak makan apa dia? Nak makan walahum ma yad'un ni ikut dia terasa.
nak makan yang ni lah, nak makan yang ni lah, nak makan yang ni lah. Walahum ma yadda'un. Walahum ma yadda'un ni maknanya segala nikmat-nikmat yang dia teringat, yang dia nak makan nikmat tersebut, dia akan dapat. Kadang-kadang duduk termenung dalam syurga, termenung, teringat apa dia, teringat atas dunia. Nak apa dia? Nak tom yam potek, misal contohnya. Misal contohnya, teringat lamanya tak makan tom yam potek, misal contohnya. Lalu datang tom yam tersebut. Tom yam apa dia? Tom yam kapal karam, misal contohnya. Teringat Allah lamanya tak makan tom yam kapal karam, misal contohnya. Ataupun teringat atas dunia, teringat di atas dunia berebut makan apa dia, air asam. Teringat nikmat-nikmat yang kita nikmati makan di atas dunia ini, sampai dalam syurga teringat walahum ma yadda'un. Niat dia datang terus. Nikmat-nikmat yang Allah sediakan jauh lebih indah daripada yang disebut dengan yang kita dapat nikmat di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Lalu orang dalam syurga ni, salamun qawlan min rabbir rahim. Merekanya sentiasa menjawab salam yang sejahtera daripada Allah. Sentiasa jawab salam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dalam syurga tu sibuk masing-masing sebut waalaikumsalam. Jawab salam daripada siapa? Allah yang memberi salam pada ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Nikmat macam manalah nikmat yang Allah jadikan dahlah bertingkat-tingkat. Syurga ni sampai 100 tingkat. Kemudian dia setiap tingkat tu berbeza-beza. Nikmat yang Allah kurniakan pada mereka yang berada dalam syurga tersebut. Maknanya dalam hidup kita ni, kalau kita nak suruh kita ni dapat nikmat ini dalam syurga, tolong sibukkan diri di atas dunia dengan beribadah pada Allah. Dalam kita ibadah pada Allah ni, tolong sibukkan diri kita. Tak derma lagi hari ni, tak baca Quran lagi hari ni, tak apa dia, tak tolong orang lagi ni. Hari ni ada lagi benda-benda yang kita sebut, yang kita tak buat lagi. Lalu kita menyibukkan diri. Sebab tu saya nak pesan pada isteri, kalau kalian mempunyai suami kalian yang nampak diam je kat rumah, bagi tahu pada suami, abang aktifkan sikit diri abang untuk abang dapat kenikmatan dalam syurga nanti. Bukan abang je, bahkan saya pun dapat sama. Kita sebut pada suami kita, sebut pada anak-anak kita, aktifkan diri untuk membantu agama Allah. Kerana nak bantu agama Allah ni banyak sangat kerja yang boleh kita buat untuk nak tolong agama Allah. Tapi kita jangan fikir nak tolong perut kita je. Jangan fikir nak tolong untuk diri kita saja. Tapi fikir bagaimana kita nak tolong agama Allah. Biar agama Allah ni naik. Jangan agama Allah ni duduk bawah. Tapi Islam ni biar ya'lu wala yu'la alai. Islam ni dia tegak, dia tinggi. Dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu dalam hidup kita ni, kita diajar supaya dapatkan yang disebut dengan nikmat-nikmat ini. Berusaha kita dapat yang ni. Bila kita masuk dalam syurga nanti, kita berjumpalah dengan segala nikmat. Termasuk kita berjumpa dengan Rasulullah. Kita berjumpa dengan para sahabat. Kita berjumpa dengan arwah datuk kita, arwah nenek kita. Kita berjumpa dengan, bila masuk dalam syurga, semua berada dalam syurga tu, kita dapat menikmati nikmat-nikmat yang indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Satu di dunia ni, biarlah kita menjadi orang yang mewakafkan diri untuk mentaati perintah Allah. Sanggup mengorbankan diri. Untuk apa dia? Untuk pengorbanan mentaati perintah Allah. Berjuang di jalan Allah. Kemudian kita mengikat diri kita dengan jemaah Islam. Kemudian kita tanya lagi, kat mana lagi saya boleh tolong Islam? Bagaimana lagi saya boleh bantu Islam? Bila kita begitu dalam hidup kita, insya-Allah akan adalah kejayaan yang Allah akan bagi pada kita. Bila kita berada dalam syurga nanti, kita jadi sibuk. Yang tu nak ambil, yang ni nak ambil. Kita jadi rasa berebut di kalangan kita. Kenapa? Kerana kita hidup dalam keadaan yang berusaha menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Saya kadang-kadang, saya pelik dengan orang yang banyak masa dengan dekat rumah. Saya pelik kadang-kadang kat rumah je dia. Hidup dia dengan game je, misal contohnya. Habis je masa depan TV. Terklik-klik mata dia.
habis masa demikian dalam hidup dia. Dia tak rasa penting ke diri dia untuk mentaati perintah Allah? Tak rasa ke dalam hidup dia, dia perlu berkorban untuk Islam? Dalam hidup kita ni, banyak kerja-kerja yang kita boleh buat. Dalam hidup kita ni, yang kita boleh bantu Islam, akhirnya dengan kita bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan dapat nikmat yang berterusan dalam kehidupan kita ini sendiri. Kehidupan kita di dunia ini, gambaran untuk kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Makna bersenang-senang fi syughulin dalam ayat yang ke-55 dalam surah Yasin itu adalah nikmat agung yang menjadikan mereka lupa terhadap yang lain. Fi syughulin tu yang Allah cerita tu dalam surah Yasin yang kita baca tadi, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Dalam keadaan yang bagaimana yang disebut dengan makna bersenang-senang adalah nikmat yang agung menjadikan mereka lupa terhadap yang lain. Mereka bernikmat-nikmat dalam kelazatan dan selalu bergembira. Dalam syurga ni tak ada kesedihan, tak ada kesedihan. Tetapi dalam syurga yang disebut dengan dalam syurga tu, nikmat apa dia yang ada dalam syurga? Ialah nikmat yang disebut dengan kegembiraan yang berterusan. Berkenaan dengan ayat ini, As-Sabuni, Allah yarham As-Sabuni berkata dalam kitab dia Safwatut Tafasir, dia sebut sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Iaitu para penghuni syurga pada hari yang disebut dengan dalam syurga nanti sibuk dengan kelazatan dan kenikmatan. Lazatnya orang ahli syurga ni berada dalam keadaan nikmat yang ada pada mereka dan memikirkan, dan dari memikirkan penghuni neraka. Dia tak terfikir dah, peduli apa aku dengan orang masuk neraka, biar padanlah dia dengan dia dalam neraka tersebut. Tapi ahli syurga ni, mereka akan sibuk dengan menikmati. Tak terfikir dah orang dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik lah. Kita minta jauh daripada Allah, terhumban ke dalam neraka. Tetapi biar semua di kalangan kita yang menonton, yang share, yang subscribe, yang komen, semua ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Mereka bersenang-senang. Kita cerita sibuknya mereka ni, sibuk untuk menikmati. Tuan-tuan bayang macam mana sibuk orang menikmati. Kadang-kadang kan kita tengok anak-anak kita yang dia dapat hadiah banyak-banyak. Dia terlampau sibuk. Kita tengok pengantin baru, walaupun hadiah dia banyak kan. Pengantin baru tu zaman-zaman dulu dah. Zaman PKP ni tak ada dah. Pengantin zaman PKP ni. Zaman dulu, pengantin malam tamu tersebut sibuk buka hadiah. Buka hadiah ni. Seronok sangat. Padahal buka hadiah tu, dapat Tupperware je. Dapat kadang-kadang, buka hadiah tu dapat ubat nyamuk. Ada yang dapat ubat nyamuk. Ada yang buka-buka hadiah tu tengok-tengok, dapat apa dia? Dapat kipas. Macam-macam gaya. Tuan-tuan tentu ada kenangan tersendiri di kalangan kita kan. Di kalangan kita ni, yang dapat je nikmat, yang dapat je hadiah-hadiah. Tu baru dunia. Rasa seronok dah. Sebelah je isteri berada kat sebelah. Masing-masing sipu-sipu lagi. Malam tamu. Lama, tak pernah lagi berjumpa. Tiba-tiba kahwin. Kemudian malam tu pula keluarga sibuk nak suruh buka hadiah. Adik-adik yang kecil ni nak buka hadiah. Seronok di saat tersebut. Seronok. Itu dunia. Kita rasa gembira nak buka yang tu. Akhir kita kata buka lah. Yang lain tu tak larat dah nak buka. Kerana apa dia? Banyak sangat hadiah ni. Misal contoh demikian. Tapi bayangkan orang yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuknya mereka tu menikmati. Nak rasa yang tu, nak rasa yang ni. Sibuk dalam hidup mereka ni nak menikmati nikmat-nikmat. Dengan apa dia? Nikmat dengan bidadari. Tengok yang ni cantik. Tengok yang ni cantik. Yang jelita semua. Isteri-isteri mereka yang berasal daripada penduduk dunia. Mereka sibuk pula dengan melayan isteri-isteri yang mereka miliki di dunia. Yang mereka miliki di dunia ni, tengok jumpa yang isteri ni, jumpa dengan isteri ni, masing-masing sonok dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk bercerita, melayan bidadari lagi, melayan isteri di atas dunia dahulu lagi. Kemudian sibuk dengan makan. Sibuk dengan makan minum. Kesibukan ahli syurga ini sendiri. Kemudian sibuk dengan minuman.
dan sibuk mendengar alat-alat muzik. Mendengar muzik-muzik yang merdu-merdu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang bertahan dalam hidup dia dengan perintah Allah. Abu Hayyan berkata, pengertian yang nampak daripada sibuk yang dimaksudkan itu ialah nikmat yang menyibukkan mereka daripada semua yang terlintas dalam fikiran mereka. Pantang terlintas, teringat, nak yang tu, nak yang ni, semua dapat. Semua dapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas berkata, mereka tersibukkan dengan memecah keperawanan dan mendengar muzik, melupakan daripada mengasihi keluarga mereka di neraka. Allahu Akbar. Sibuk nak bersama dengan bidadari. Bersama dengan bidadari, jadi perawan balik. Bersama, jadi perawan balik. Sibuk dengan isteri dia, yang masuk dalam syurga bersama dengan dia, bersama je dengan isteri, jadi perawan balik. Jadi perawan balik. Jadi hidup dalam keadaan yang keseronokan. Mereka sentiasa mendengar alat-alat nyanyian muzik yang menyebabkan mereka tak ingat lagi dah terhadap yang disebut dengan keluarga mereka yang berada dalam neraka. Allahu Akbar. Sibuknya orang dalam syurga. Sebab tu orang yang dalam neraka, jangan berharap sangat orang dalam syurga tu, jangan berharap orang dalam syurga akan datang tolong pada kamu. Kerana mereka sibuk dengan kenikmatan. Orang dalam syurga, bila dia berada dalam syurga, dia tak terfikir dah siapa lagi yang duduk dalam neraka. Nak tolong orang dalam neraka, tak ada dah. Yang mereka ada apa dia? Mereka sibuk menikmati segala nikmat yang Allah bagi. Bila dia terlampau sibuk, dia panggil mereka. Macam pengantin kan? Macam ayah pengantin. Terlampau sibuk menyambut tetamu. Sampai tak teringat dia tak makan lagi. Dia tak teringat dah. Siapa lagi yang dia tak jemput? Siapa lagi dia tak jemput? Waktu mana dia menyambut tetamu, waktu mana hari datangnya yang disebut dengan kesibukan dia, dengan kegembiraan, maka dia tak ingat lagi dah segala derita yang dialami oleh sesiapa saja pun. Mereka tidak mengingatkan agar tidak rasa sedih di kalangan mereka. Tak rasa sedih. Kalau mereka teringat, tentu mereka sedih. Orang dalam syurga, dia tak sedih. Tak ada seorang pun yang sedih. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia, dengan keterbatasan yang kita miliki. Sekarang ni kan, kita duduk atas dunia ni, atau saat kita memiliki pekerjaan, maka di antara kita berkata, pekerjaanku menghabiskan waktu aku selama 24 jam. Ni kebanyakan orang demikian. Kalau kita tanya, sibuk apa? Sibuk kerja, Ustaz. Berapa lama kamu kerja? 24 jam, Ustaz. Tak ada masa untuk rehat. Kita sebut demikian. Ada lagi yang berkata, perniagaanku tidak mengizinkan diri aku untuk berbuat itu dan ini. Atau aku tidak ada waktu untuk masuk tidur. Nak sebutnya sibuknya dalam hidup dia ni. Dan seterusnya. Sibuk sampai tak kenal adik-beradik. Sibuk sampai tak ingat nama anak saudara. Nama anak saudara tak ingat. Sibuk dalam hidup sampai tak kenal sepupu sepapat dalam hidup masing-masing. Kerana sibuk di atas dunia. Tapi orang dalam syurga, lantas apa pandangan kamu dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar yang tidak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah? Adakah waktu untuk tidur? Ada lagi ke masa untuk tidur? Kalau di dunia ni pun sibuk sangat buat kerja sampai tak tertidur. Sibuk sangat bermain di atas dunia sampai tak tidur. Bayangkan orang dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah sibuk menikmati. Macam mana dia nak tidur? Kerana apa dia? Kerana dia nak lagi yang tu, nak lagi yang ni. Dan Allah benarkan untuk dia menikmati perkara demikian. Lalu tidak ada waktu masa untuk dia tidur. Allah berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah sebut, dan apabila kamu melihat dalam syurga itu, nescaya kamu akan melihat satu kerajaan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, dan juga kerajaan wa mulkan kabira, kerajaan yang paling besar, yang indah yang Allah sediakan untuk mereka tersebut. Inilah nak sebutnya jawapan terhadap perbincangan kita yang disebut dengan orang dalam syurga ni dia buat apa dia? Sibuk apa dia dalam syurga? Kita pun jawab, orang dalam syurga nikmat yang besar yang dia miliki ialah nikmat kesenangan. Dan dia sibuk dengan kesibukan itu sehingga dia tak sempat nak fikir tentang orang dalam neraka. Tak sempat nak fikir
yang menyebabkan di waktu ini bagaimana Allah kurniakan nikmat-nikmat yang indah pada mereka ini, sehingga kan dalam hidup mereka sebut mereka terlupa segala penderitaan yang mereka pernah lalui di atas dunia ini. Sabarlah bagi mereka yang berhadapan dengan ujian dalam hidup kita di atas dunia ini. Jangan sampai peringkat kita cepat kecewa dan berputus asa. Kerana syurga menanti kita di sana. Sabar dalam hidup kita melalui yang disebut dengan fitnah, yang disebut dengan mihnah, yang dinamakan dengan ujian-ujian, cacian dan makian yang sering terjadi di kalangan kita dalam hidup kita. Sabar dalam hidup kita ini. Kerana di sana ada pahala yang Allah sediakan. Rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada kenikmatan nikmat-nikmat dunia. Walaupun kita tak dapat nikmat dunia ini, mudah-mudahan bila kita berada di akhirat nanti, masuk dalam kubur nanti, kita menikmati dan kita mula sibuk dengan kenikmatan yang banyak, sampai dalam syurga tak sempat nak tidur, tak ada masa nak tidur dalam syurga. Kenapa dia? Kerana sibuknya dengan mentaati perintah Allah di atas dunia ini sendiri. Mudah-mudahan Allah berkati amalan kita ini dan Allah bagi peluang pada kita untuk kita menambahkan lagi ganjaran-ganjaran yang banyak dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pada diri kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Ustaz, macam mana nak jumpa Rasulullah? Dengan kita berselawat ada Rasulullah, sentiasa kita mengikut sunnah Rasulullah, dengan kita sentiasa beramal dengan amalan yang diajar oleh Rasulullah, akhirnya kita masuk dalam syurga. Kita masuk dalam kubur je berjumpa terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.